Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya doakan you all semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera, bahagia selama-lamanya. Itulah kita kena sentiasa mendoakan kan. Bila kita doakan orang, insya-Allah doa tu balik dekat kita. Okay, so sebenarnya lalali saya dah lama tak live Saya dah nak dekat 2 minggu, hampir 2 minggu. Sepatutnya malam ni pun saya tak boleh nak live sebab saya ada sikit urusan. Malam ni ada satu session kelas bersama saya punya Sifu. Tapi saya nak ambil peluang sekejap je ni. Nak ambil peluang sekejap ni, saya nak share dengan you all satu benda yang saya rasa macam sangat penting, especially untuk usahawan ataupun yang baru-baru start nak jadi usahawan. Kan, betul tak? So malam ni saya tak ada teks, saya tak ada apa, tak ada point-point lah. Saya just nak cakap secara santai je lah. Saya main cakap apa yang saya terfikir lah. Dan mostly saya nak cakap pasal sales. Kan, bila kita cakap pasal sales, bermakna itu adalah antara nadi penting untuk sesebuah bisnes nak hidup. Betul tak? Kalau kita tak ada sale, kita tak ada income lah. Bila tak ada income, memang bisnes akan down. So malam ni saya nak share dengan you all tips untuk buatkan sales you boleh pecut laju. Yang mana apa yang saya nak share ni tak ramai orang buat dengan betul tau. Tak buat dengan betul, tak buat betul-betul. Kan, kadang dia dah tahu tapi dia tak buat dengan betul. Okay, so saya harap apa yang saya nak share malam ni dapat memberi atau membantu you all sikit sebanyak, dapat sikit at least some idea untuk macam mana you all nak proceed untuk buat business kan. So benda ni penting sebab kalau you tak ada sale, you tak ada business, macam mana kita nak teruskan kehidupan kan. Kalau kita buat bisnes rugi sebenarnya baiklah. Adalah baik sangatlah. Baik kita makan gaji ataupun just bekerja dengan orang kan. That's why saya harap you all stay live ni sampai habis sebab di hujung live ni kita nak share siapa agaknya pemenang Lalali Top Fan bulan Ogos. Bulan lepas lah. Bulan Ogos. So, you all ready? Are you ready? Kalau you all ready boleh say I. Boleh say I. Sebab saya nak you all ready ni. Sebab tips ni saya bocorkan secara percuma je. Sebab saya betul-betul serius nak bantu. Sebab saya nampak ramai sangat orang kat sana dah start buat bisnes. Malangnya yang saya nampak diorang ni dah start, semangat tu dah ada, semangat tu dah bagus, tapi cara approach mula tu salah. So bila bisnes dia salah, dia start buat sale salah, dia akan ingat semua orang satu dunia ni tak nak beli produk dia. Dan dia cakap bisnes ni susah, tak boleh jadi. So saya harap apa yang saya nak share malam ni dapat membantu anda yang mungkin tengah start, mungkin tengah down, tak ada sale. So harap-harap dengan apa yang saya share ni boleh membantu. Okay, alright. So first thing first, sebelum kita buat sale, benda yang paling penting sebelum kita buat sale adalah kita kena tahu kita buat sale ni untuk apa, berapa banyak dan bagaimana. Kan, paling penting adalah you all kena tahu untuk orang yang buat sale dia punya basic base. Basic ni you kena tahu you punya magic number, nombor magic. Tak ramai orang yang betul-betul gunakan magic number. Kadang-kadang mungkin dia tahu magic number tu apa, tapi dia tak fully use, dia tak betul-betul gunakan magic number yang dia ada. So siapa kat sini rasa dia perlu tahu magic number tu apa? Mungkin ada yang dah tahu, dan ada mungkin juga yang pernah dengar tapi tak berapa tahu. Dan malam ni saya nak share apa itu magic number. Ni nombor satu sebelum kita nak lajukan bisnes ke nak buat apa ke, you kena really tahu, really clear, crystal clear kita punya magic number apa. Kan? So magic number adalah satu kayu ukur di mana kita kena start tahu sebulan you all nak berapa. Bila you all dah tahu sebulan you nak berapa, contoh you nak 10,000 sebulan. So dalam 10,000 sebulan tu berapa sale you kena buat. Daripada 10,000 sebulan bahagikan dengan minggu. Seminggu bagi 4 lah bagi 4. Seminggu berapa sale kena buat dalam bentuk RM. So dalam seminggu tu berapa hari kita kena buat untuk dapat sehari. Kita nak tahu sehari kita kena jual berapa. So tak kisah you all jual lah apa-apa produk. Ada jual produk RM40, ada jual RM50, RM60, tak kisah. Yang penting you tahu. Bila you dah tahu figure tu berapa you kena capai, kan, bila you dah tahu figure yang you kena capai, barulah you boleh tahu berapa sale yang you kena buat. Kalau contoh you nak 1,000 seminggu,
You ada barang harga 100, you kena jual seminggu 10 botol ataupun 10 kotak barang, kan? So saya harap itu clear. Magic number sangat-sangat penting, sangat-sangat bagus. InsyaAllah nanti one day saya akan buat satu session khas just untuk magic number, untuk bantu anda. Alright, so itu nombor 1. Nombor 2, apa yang saya rasa lah yang saya rasa penting dalam you all nak buat sale, nak dapatkan income, adalah dengan cara you betulkan kita punya behavior, sikap. Behavior, sikap. Betulkan kita punya behavior dulu. Macam mana cara kita handle customer, apa sikap kita. Adakah kita jenis kalau orang tu setakat tanya-tanya kita balas okeylah, tak apalah, kita layan acuh tak acuh, kita layan macam alah dia ni buat tanya je lebih, beli tak pun, kan? Kita apa sikap kita. Dan mostly orang ramai dia ingat kadang-kadang macam online kan, kalau you beli online, bila beli online kita tak nampak muka, tapi customer boleh rasa kita punya aura. Adakah kita masa tu tengah marah ke, tengah happy ke, dia akan terkeluar juga, kan? Dia akan terkeluar juga. So sangat penting untuk kita jaga kita punya sikap ataupun behavior kita, walaupun masa kita jawab dekat phone je, WhatsApp ke Facebook ke apa, kita kena jaga kita punya behavior, sikap. Sebab orang, manusia sendiri, dia tak akan beli dengan orang yang sikap dia teruk. Sikap ni senang kata kita kata macam dia macam attitude, tapi dia bukan attitude. Sikap ni perangai kita lah. Dan dia, kalau saya nak elaborate, sikap ni besar, behavior ni sangat besar. Dari segi sikap you dalam hidup, sikap you dalam bisnes, sikap you dalam berurusan antara manusia, sikap you dengan Allah. So dia banyak sangat pecahan, kan? So tapi yang penting adalah kita kena dapatkan sikap ataupun behavior yang positif sahaja. So selalunya orang tanya, macam mana saya nak dapat sikap yang positif? So saya ada 2 tips. Macam mana kita nak sentiasa berada dalam state yang positif. Nak jadi negatif senang senang. Kalau kita nak jadi negatif senang. Ada cara juga, tapi saya tak nak ajar lah. You pun mungkin tahu macam mana nak menegatifkan diri, tapi itu kita tak nak tahu, kan? Yang kita nak tahu hari ini adalah macam mana kita nak positifkan diri. So terima kasih pada yang join session live kita malam ni. Thank you so much. Saya tak dapat baca you punya komen. Mungkin ada masalah dengan saya punya Facebook, tapi tak apa, you just leave je you punya komen kat situ. InsyaAllah lepas habis live nanti saya baca. Okay, so stay tune sebab sampai hujung kita akan share lalu top fan punya juara bulan Ogos. Okay, so kalau ada kawan-kawan boleh join juga masuk, boleh share supaya diorang pun tahu bahawa kita nak umumkan sesuatu. Mungkin di kawan you all tu yang menang, kita tak tahu. Alright, so untuk dapatkan positivity ke benda panggil tu sikap yang positif adalah dengan cara nombor 1, kita sentiasa berada dalam majlis ilmu ataupun motivation talk. Dan saya sangat suggest pagi. Masa pagi tu mungkin you all baru bangun apa semua, mulakan hari pagi tu dengan benda yang positif. Antaranya kita boleh sama ada dengar nasyid-nasyid yang baik, ataupun kita boleh dengar motivational talk pagi-pagi. Sebab kalau pagi you all bersemangat, ada energi, rasa hebat, dan insyaAllah the whole day akan jadi hari yang baik. Sebab the start tu yang penting, pagi hari tu yang penting, kan? Bila you berada dalam pagi hari yang baik, InsyaAllah along the way sampai ke hujung you akan baik. Tapi kalau pagi-pagi tu dah stres, dah muram, kelang kabut sana, kelang kabut sini, InsyaAllah lah one whole day kita akan jadi hell, akan jadi bermasalah. So elakkan. So pagi-pagi mungkin you dalam kereta, dengarlah, bukalah motivational talk. Kalau paling tak ada radio yang best pun, YouTube ada banyak sangat. You boleh dengar Sifu Najib Asadok punya, you boleh dengar Azan Osman, you boleh dengar Tony Robbins. Banyak sangat orang kat sana, Gary V. You boleh dengar diorang punya motivational talk untuk diri kita sendiri, kan? Pagi-pagi mulakan dengan benda macam tu. Itu tips nombor 1. Tips nombor 2, kalau kita nak berada dalam state yang sentiasa positif, ialah kita kena betulkan circle kita. Kalau boleh tolong elakkan daripada berkawan dengan orang yang negatif, yang suka mengumpat, yang suka mengutuk orang, yang suka cakap benda-benda yang lara, tau. Itu saya ada dengar ceramah dalam syurga, kan? Dalam syurga, bila kita duduk kat syurga,
Dua benda yang takkan ada dekat syurga, iaitu kata-kata kosong, perbualan kosong. Yang nombor dua adalah kata-kata dosa. Macam mengumpat, mengutuk apa semua, tak ada dekat syurga, tak ada. So kalau you nak tahu orang tu ahli syurga ke tak, dia dah buat dia dah amalkan lah awal-awal apa yang orang kat syurga buat. Dia tak buat dua benda ni. So saya harap, saya doakan anda semua, termasuk saya sekali, kita dijauhkan daripada kata-kata dosa dan kata-kata kosong. Perbualan kosong tu tak bagus. So perbualan apa yang bagus adalah perbualan yang boleh menaikkan nilai diri kita, self-worth, yang boleh menaikkan kita punya semangat, kita punya confidence level, dan kita punya knowledge. Itu bagus, kan? Alright, so itu adalah macam mana kita nak naikkan sikap positif. Dan last sekali, apa benda? Benda adalah 3 perkataan. Untuk buat sale gila-gila, nak pecut you punya business, adalah 3 benda, iaitu 3 perkataan. Sabar. Kita kena bersabar. Ramai saya tengok you bila bukan you lah, orang kat sana, bila baru start buat business, sebulan 2 bulan tak ada sale, dah down, fed up. Okay, mungkin produk ni tak bagus, aku tukar produk yang salah. Bukan kita. So buatlah bisnes baru, cari jadi ejen baru, buat, tak berjaya juga. Produk tu tak berkualiti ni, orang tak minat. Tukar lagi produk tu tak terjual, mahal sangat. So at the end, benda lain salah kecuali kita, kan? Sebenarnya apa yang berlaku adalah kita kurang sabar tu lah, kurang sabar. Itu adalah saya punya masalah dulu. That's why saya tukar tu, buat ni, sebab kita rasa macam ni tak boleh lah, tak jalan lah, aku buat ni tak jalan lah, semua benda tak jalan. Dan sebenarnya yang tak jalan tu saya yang tak berjalan. Dan that's why kita kena sabar buat bisnes ni. Kadang-kadang setahun pertama you tak ada sale, ataupun ada pun sangat low, then you continue buat. Buat mungkin tahun depan orang dah start nampak, orang dah start kenal, baru orang start beli, tanya. Kadang benda tu adalah proses. Kalau kita tak buat dan tak consistently buat benda yang sama, dan kita tak sabar, kan, end up kita akan berhenti. Sama dengan satu story saya suka nak share, tapi insyaAllah saya share next time lah. Ada yang nak dengar ke? Tapi saya tak nak share malam ni. Rahsia kita simpan untuk esok. Story pasal 3 kaki emas. 3 kaki emas. Pada yang belum dengar, insyaAllah kalau you all okay dan saya ada kesempatan, kalau tak ada kesulitan lah, esok saya nak share 3 kaki emas. Apa benda tu? Bila you rasa macam you down sekarang, bila saya rasa down, saya rasa macam penatlah buat macam ni. So saya ingat balik kisah 3 kaki emas ni. Apa tu 3 kaki emas? Stay tune. Okay, so saya punya kelas dah start lah ni sebenarnya. So saya kena stopkan live ni. So sebelum stop, saya nak umumkan pemenang untuk Laleli Top Fan Ogos 2020. Dan sebenarnya kita ada ramai calon, ramai sangat. So saya semacam tak boleh ni. You all memang sangat-sangat sporting, sangat bagus. So thank you so much. Dan kita terpaksa pilih a few people, dan macam biasalah kita buat undian. Okay, boleh So saya umumkan dulu siapa yang saya pilih, dan saya pilih untuk berpeluang untuk memenangi anugerah. Tak ada anugerah sangat lah, memenangi anugerah Laleli Top Fan. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kita ada 5 orang. Adakah anda orang bertuahnya? Kita mulakan. Nombor 1, G Najiha. Nombor 2, Hajid Akmal. Ni juara bertahan kita ni. Nombor 3, Gloria. Nombor 4, Nur Fatihah Amani. Dan nombor 5, Wana Dila. Okay, so kita akan buat macam biasa, cabutan bertuah. Saya akan letak short form lah untuk nama-nama ni. Contoh G Najiha, saya akan buat GN. You akan nampak terbalik sikit lah. GN ni G Najiha. Siapa G Najiha ada ke? Boleh say I sikit. Nak tahu wujud ke tak? Kalau tak ada, kita tak bagi hadiah kot. GN. So GN kita buat 3 lah 3 GN. 3 GN. Saya akan buat banyak terus lah senang. Cepat sikit kalau dah start ni. GN. Okay, GN ada 3.
AJN. So saya terpaksa pinjam Amal punya tabung. Dah tak ada benda lain, saya curi je Amal punya tabung. Amal pinjam tak ada duit dah ni. Dia ada banyak tabung Amal ni. Saya ada 5 tabung. So saya masukkan G Najiha. You ada 3 nama dalam ni. Teruskan. Seterusnya Hajid Akmal. So saya letak H je lah H. So boleh berdoa, insyaAllah ada rezeki. Ini H, semua saya letak H. Okay, kita gulung-gulung masukkan dalam ni. Seterusnya Gloria. Gloria ni saya nak share sikit dengan you all. Gloria ni dia orang Sarawak. Dan dia sangat-sangat laju tau. Sebenarnya grow dia sangat laju. Dia start dulu dengan beli sebab anak dia sesama, so dia pakai. Tapi dia tak nak buat bisnes, dia beli untuk buat stok lah. So bila dia buat stok, dia nampak kawan dia pakai e-wallet. Kawan dia tak pakai e-wallet lagi masa tu. So bila dia lawat kawan dia nampak anak kawan dia sesama. So bila anak kawan dia sesama, kebetulan dia dah ada stok e-wallet 1 botol kat rumah. So dia bagi yang dia punya dekat kawan dia. 2 hari lepas tu, kalau saya tak silap, 2 hari lepas tu kawan dia call cakap nak beli lagi lah. Sebab apa, rupanya berkesan anak dia punya sesama dah stok. Saya letak nama Glow, nampak GLO Glow, ada 3. So anak dia punya sesama dah stok. So bila tu dia cakap Glow sendiri baru dia macam ada demand ni. Asalnya ada berkesan lah. Bila produk ni kita bukan nak jual, kita bukan nak jual sangat, kita nak share sebenarnya. Selalu orang yang jadi ejen sebab nak share ni, dia hati dia baik, sebab dia kesian dekat orang. Dia boleh je beli harga biasa, tapi dia akan jual mahal lah pula kan. So alhamdulillah Glow dia disebab asbab kawan dia pakai okey. So dia pun start lah jadi ejen. Dan dari ejen dia dulu beli sikit-sikit je, beli 10. Dan alhamdulillah latest this one dia baru beli 60 botol sekaligus. 60 botol sekaligus ya. Bukan senang kita nak start bisnes daripada kosong sampai capai sesuatu. Tapi yang saya nampak effort. Tadi saya ada share kan, dia sabar. So dia antara orang yang sabar. NF ni Nur Fatihah Amani. Stay kalau siapa yang tak stay tu kita buanglah nama boleh Nur Fatihah Amani. 3 nama. So cara undian dia, siapa yang dapat 3 nama berturut-turut dahulu, dia menang lah. So Wanadila saya buat W je W Wanadila. Senang. 1 lagi 2 3. So you all kalau pakai e-wallet berkesan, jangan tak share dengan orang, share. Sebab bila kita share, sebenarnya rezeki kita makin menimpa ruah. Itu bukan saya yang janji, itu Allah yang janji. Okay, Wanadila ada 3, saya tulis W, saya tunjuk dulu. Okay, sebab W clear alright. So kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita tulis dulu lah. Kita buat ranking G Najiha sekejap G Haji. So lah goyang saya punya kamera. So letak atas meja ni Gloria, Nur Fatihah dengan Wanadila. Okay, so kita ada G, kita ada Hajid Akmal, kita ada Gloria, kita ada Nur Fatihah dengan Wanadila. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tengok siapa yang kena. Okay, siapa ni? NF Nur Fatihah Amani. 1 point. Okay, dia pernah menang sekali. Alhamdulillah, tahniah. Dia pernah menang sebelum ni. Dan kita tengok, dan kita masuk balik. Mana tahu ada rezeki lagi, dapat kali kedua dah RM100. Rezeki tu Allah punya. Okay
Siapa? GN. GN. Tak nampak ke? GN GN. G Najiha. Okay, G dapat 1 point. Saya masuk balik. Okay. W Wan Nadila. Okay, G 1 point. Nur Fatihah Amani 1 point. Wan Nadila 1 point. Okay. Ya Allah, jatuh pula. Okay, kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, siapa? Ya Allah, tengok dulu lah Glow. Okay, Glow 1 point. Alright. Hajid Akmal ni belum dapat point lagi ni. Tengok ni semua dah ada 1 point. Sekejap. Okay, siapa? Wan Nadila lagi. So, Wan Nadila, you dah dapat 2 point. Alamak. Okay, 2 point. Tapi saya tertulis 3. Okay, 2 point. So, kalau dapat lagi satu lagi, rezeki sis Wan Nadila. Kalau yang lain, kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Kita dah jumpa pemenang kita. So, 3 kali sis Wan Nadila, tahniah. Anda dah memenangi Lalili Top Fan untuk bulan Ogos 2020. So ni saya selap tulis ni betul lah, maksudnya rezeki tu memang rezeki awak lah. 1, 2, 3 Wan Nadila, Nur Fatihah 1, Glow 1, Hajid bukan rezeki lah, G 1. So tak apa. Dan tahniah kita ucapkan kepada Wan Nadila, tepuk sikit. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, so Wan Nadila tolong PM kami you punya nama, you punya detail lah, WhatsApp messenger dekat kita punya Lalili punya page. Alright, so kita nak macam biasa lah, nombor account lah, nak duit kan. Nak duit nanti kita bank in nombor account. So saya rasa itu saja. Terima kasih kepada you all yang sudi bersama saya, bersama Lalili. Stay tune dan tolong you push, you share, you comment, you like, you buatlah apa-apa yang patut kan. Yang penting kita nak nampak nama you all dekat notification tu. InsyaAllah bila kita nampak nama anda, kita bolehlah tahu, ini boleh. So that's why ramai. Sebab tu saya terpaksa buat banyak. So kalau ada 10 orang lah saya buat. Okay, so itu saja daripada saya, Hasnul Lalili Empire. #saya akan short. Terima kasih sebab follow Lalili. Dan jangan lupa tips-tips sale tu, kalau you dapat sesuatu, you amalkan. InsyaAllah saya doakan anda semua berjaya dunia dan akhirat. Alright, Assalamualaikum.